Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Fatayah Betiva Razi, nombor matrik DSU 20202525, dan saya daripada Keladi PSU 4C. Saya merupakan presenter pertama dalam ahli kumpulan saya dan saya akan menerangkan mengenai pengenalan rancangan perniagaan asas keusahawanan Islam bagi perniagaan Shaimun Cafe kami. Jenis perniagaan yang dibuat oleh Shaimun Cafe adalah penyediaan makanan dan minuman yang ringan. Selain itu, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan kami merupakan penjualan minuman dan pencuci mulut eksklusif serta mempunyai makanan ringan yang sesuai dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Perniagaan kafe kami ini ditubuhkan pada 25 Mac 2021. Pada masa itu, masyarakat inginkan tempat beristirahat yang selesa dan nyaman. Misi bagi perniagaan kafe kami adalah untuk mencapai kehendak pelanggan dan servis yang terbaik untuk keselesaan para pelanggan penggemar kafe kami. Manakala bagi visi perniagaan kami adalah untuk menjanjikan keselesaan dan kepuasan yang berganda kepada pelanggan, terutamanya golongan yang gemar dalam mengunjungi suasana kafe yang tenang serta ingin mencapai kehendak pelanggan dan memberikan servis yang terbaik untuk keselesaan para pelanggan kami. Tagline bagi perniagaan kami adalah Give me coffee, give me shine. Lokasi Shaimun Cafe ini terletak di MyTown Shopping Centre, level 1, lot 124, nombor 6, Jalan Konkret, Seksyen 90, 55100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jangkaan perniagaan kafe kami pada masa hadapan adalah dapat mengembangkan perniagaan kafe kami ke seluruh negeri dan membuka cawangan di luar negara. Selain itu, syarikat kami berharap agar dapat menyumbang terhadap infrastruktur atas peningkatan jualan yang telah diperoleh dari hasil usaha syarikat kami untuk mengembangkan syarikat di dalam bidang pemakanan dan minuman, serta dengan adanya perancangan syarikat dan strategi yang teliti dan berkesan yang mampu membantu syarikat terus untuk berkembang sehingga dapat mencapai visi, misi dan objektif syarikat Shaimun Cafe ini. Latar belakang perniagaan Shaimun Cafe ini adalah pembangunan kafe terbuka dan perniagaan atas talian iaitu online. Berkait rapat dengan gaya hidup masyarakat bandar yang menggunakan masa secara tidak terhad, kehidupan masyarakat bandar yang lebih kepada aktiviti-aktiviti sosial yang tidak formal. Lokasinya juga yang tidak terlindung atau tidak jauh dari pandangan masyarakat. Kedudukan seumpama ini akan lebih menjaminkan keselamatan pengunjung dan juga pengguna kafe terbuka. Salah satu tempat atau ruang tumpuan utama penduduk yang mengunjung pusat bandar untuk berinteraksi dan juga sebagai sebuah hentian untuk berehat, berbual-bual, makan dan minum secara rileks, di samping melepaskan penat lelah atau tekanan fikiran. Dilengkapi dengan kemudahan sokongan dan lanskap yang menarik mampu untuk menyelahkan identiti sesuatu kawasan kafe terbuka. Kafe terbuka ini juga biasanya dibina di ruang laluan pejalan kaki yang terletak di pusat-pusat tumpuan ramai seperti pusat membeli belah, kompleks perniagaan, kawasan pejabat dan perkedaian. Aktiviti perniagaan kini telah mengalami revolusi pantas tanpa sepadan yang tidak lagi had kepada penawaran sesuatu produk perkhidmatan untuk sesebuah lokaliti sahaja melalui penggunaan premis perniagaan. Pemasaran produk atau perkhidmatan juga telah diperluaskan melalui pelbagai platform. Antaranya adalah platform kaedah perniagaan atas talian iaitu online yang diwujudkan. Banyak individu telah mula menjadikan aktiviti perniagaan online sebagai idea dan sumber pendapatan utama.
kesukaran dalam mengawal aktiviti perniagaan online, di mana memandangkan perniagaan jenis ini dijalankan di premis kediaman serta dalam aspek penguatkuasaan menyebabkan perniagaan online ini tidak diberikan penumpuan oleh kebanyakan pihak berkuasa tempatan. Garis panduan ini akan menekankan kepada aspek tata cara permohonan permit, lokasi perniagaan yang dibenarkan, jenis dan bentuk aktiviti window perniagaan online yang dibenarkan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pemegang permit dan perkara-perkara lain berkaitan permit untuk rujukan dan perhatian umum. Berikut merupakan profil syarikat Shaimun Cafe. Shaimun Cafe ini terletak di MyTown Shopping Centre, level 1, lot 124, nombor 6, Jalan Konkrin, Seksyen 90, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Shaimun Cafe ini juga menyediakan pelbagai makanan, minuman serta pencuci mulut yang mampu menarik perhatian pelanggan. Shaimun Cafe ini ditubuhkan pada 25 Mac 2021. Modal bagi permulaan Shaimun Cafe adalah sewa dan deposit sebanyak RM4,000, furniture dan fitting sebanyak RM15,000, licensing sebanyak RM1.4,000, bahan mentah sebanyak RM3,000 untuk stok bahan mentah, operating cost sebanyak RM60,000, rental sebanyak RM1,000 sebulan, gaji staf sebanyak RM9,000, marketing RM2,000 dan mix RM1,000. Shaimun Cafe ini menggunakan pembiaya bank iaitu Maybank. Bagi latar belakang rakan kongsi perniagaan Shaimun Cafe adalah: yang pertama, Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli. Beliau mempunyai diploma seni kulinari dan mempunyai pengalaman bekerja sebagai chef di restoran Singapore Chicken Rice. Yang kedua, Nur Iman Aiman bin Muhammad Fazli. Beliau mempunyai diploma pengurusan baking dan kulinari serta mempunyai pengalaman bekerja sebagai pembuat kek di Secret Recipe. Yang ketiga adalah Nur Alia Fatihah binti Farazi. Beliau mempunyai diploma in marketing, pernah mempunyai pengalaman bekerja sebagai pemasaran produk makanan di sebuah syarikat pengeluaran makanan. Yang keempat adalah Syamira binti Rosri. Beliau mempunyai diploma pengurusan perniagaan dan beliau pernah mempunyai pengalaman bekerja sendiri iaitu dengan membuka perniagaan makanan. Dan yang kelima adalah Nur Hazwani Husna binti Zamri, mempunyai degree in food and beverage dan mempunyai pengalaman bekerja di McDonald. Sekian sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman bin Muhammad Fazli. Nombor metrik saya adalah DHU 20202465. Kelas saya adalah DPHU 4A. Dan hari ini saya akan membentangkan tajuk saya iaitu rancangan organisasi. Okey, yang pertama adalah visi, objektif dan tagline. Visi Shaimun Cafe adalah menjanjikan keselesaan dan kepuasan yang berganda kepada pelanggan, terutamanya golongan yang gemar dalam mengunjungi suasana kafe yang tenang serta ingin mencapai kehendak pelanggan dan memberikan servis terbaik untuk keselesaan para pelanggan. Objektif Shaimun Cafe ni adalah berusaha untuk terus berjaya dalam bidang perniagaan makanan dan minuman serta menetapkan matlamat untuk meluaskan perniagaan di dalam negeri dan luar negara. Tagline kami adalah Give Me Coffee and Give Me Shine. Seterusnya adalah 2.2 iaitu carta organisasi.
Okey, Ketua Eksekutif kita adalah Nur Hazwani Husna binti Muhammad Zamri. Ketua Pentadbiran Organisasi Nur Alia Fatihah binti Fakhrul Razi. Ketua Operasi adalah Nur Iman bin Muhammad Fazli. Ketua Kewangan adalah Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli. Dan akhir sekali adalah Ketua Pemasaran iaitu Syamira binti Rosli. Seterusnya tajuk 2.3 adalah kos peralatan pejabat atau pentadbiran. Okey, yang pertama adalah drip coffee maker. Drip coffee maker ni harga seunit adalah 150, kuantitinya adalah 1, jumlah kos adalah 150. Lepas tu yang kedua adalah mesin kopi espresso, iaitu harga seunit adalah 350, kuantiti adalah 1 dan jumlah kos adalah 350. Peralatan masakan adalah harga seunit adalah 500 dan kuantiti adalah 4. So jumlah kos adalah 2000. Seterusnya adalah mesin cashier. Harga seunit adalah 1500. Kuantitinya kami beli 1 dan jumlah kos adalah 1500. Nombor kelima adalah penyimpan makanan. Penyimpan makanan adalah harga seunit iaitu 2500, kuantiti adalah 2 dan jumlah kos adalah 5000. Tableware adalah harga seunit adalah 15, kuantiti adalah 100 dan jumlah kos adalah 1500. Nombor 7 adalah blender dan juicer. Harga seunit adalah 350, kuantiti adalah 3 dan jumlah kos adalah 1050. Yang ke-8 adalah peralatan membesik iaitu harga seunit adalah 10, kuantiti adalah 5 dan jumlah kosnya adalah 50. Nombor 9 adalah penghawa dingin. Harga seunit adalah 3000, kuantiti kami beli adalah 3, jumlah kos adalah 9000. Nombor 10 adalah kerusi. Harga seunit adalah 50, kuantiti adalah 14, jumlah kos adalah 700. Nombor 11, meja. Harga seunit adalah 70, kuantiti kami beli adalah 7 dan jumlah kos adalah 450. Peti ais pula adalah harga seunit 1500, kuantiti adalah 1 dan jumlah kosnya adalah 1500. Hiasan yang kami buat dekat Shaimon Cafe adalah harga seunit adalah 30, kuantiti adalah 7 dan jumlah kos adalah 210. Akhir sekali iaitu nombor 14 adalah komputer. Harga seunit adalah 1500, kuantiti adalah 2 dan jumlah kos adalah 3000. Okey, seterusnya adalah 2.4 iaitu tenaga kerja pengurusan. Jawatannya adalah kerani. Skop kerja atau tanggungjawab adalah menyediakan surat dan borang tempahan. Gaji kerani adalah 100. Pengiraan dalam KWSP adalah 11 dan SOSCO adalah 2. So jumlah gaji kerani adalah 113. Sertakan juga jika syarikat ada menyediakan insentif lain untuk pekerja seperti cuti sakit, cuti tahunan, bonus pembiayaan dan perubatan dan lain-lain. Okey, sambungannya adalah jawatan iaitu pengurus. Pengurus adalah bertanggungjawab ke atas kualiti makanan perkhidmatan pelanggan atau penyelenggaraan. Gaji pengurus adalah 2113. Darab dengan KWSP dengan SOSCO, jumlah pengurus adalah 1838.31. Seterusnya adalah Chief Executive. Chief Executive adalah memastikan kualiti hidangan. Gaji Chief Executive adalah 1552. Tambah pula dengan KWSP dan SOSCO, jumlah Chief Executive adalah 1350.24. Seterusnya adalah pengurus ruang makan. Pengurus ruang makan adalah mengawasi ruang makan. Gajinya adalah 1184. Jumlah dapatannya adalah 1030.08. Nombor 4 adalah pelayan. Pelayan adalah mencadangkan hidangan. Gajinya adalah 1184. Tambah dengan KWSP dan SOSCO, jumlah pelayan adalah 1030.08. Akhir sekali adalah tukang cuci piring. Kerjanya adalah membersihkan peralatan dapur.
gajinya adalah 1,100 dan jumlahnya adalah 957. Seterusnya adalah 25. 25 adalah analisa sasaran pasaran. Pasaran sasaran kami lebih tertumpu kepada organisasi dan penduduk sekitar Kampung Pandan yang terdiri daripada golongan berpendapatan sederhana dan tinggi, ibu yang bekerja, pelajar-pelajar IPTS dan golongan yang mementingkan makanan yang cepat disediakan tetapi halal dan bersih. Seterusnya adalah 2.6. 2.6 adalah analisa pesaing. Pesaing kami adalah McDonald's. Produk atau perkhidmatannya adalah penyediaan makanan. Kelebihan McDonald's mudah untuk menarik minat pelanggan dengan hanya membuat iklan makanan dan mengeluarkan produk baru setiap bulan. Kelemahannya adalah proses penyediaan makanan yang lambat dan selalu kehabisan stok makanan sebagai contoh ayam goreng McD. Yang kedua adalah Starbucks. Starbucks adalah minuman kek, roti dan sebagainya. Kelebihannya adalah minuman yang pelbagai pilihan dan perisa. Malah pelanggan boleh membuat permintaan perisa apa yang mereka mahu. Kelemahan Starbucks adalah minuman yang terlalu manis dan tidak sesuai untuk budak-budak dan orang yang sudah berumur. Akhir sekali adalah 27 iaitu pembelajaran pentadbiran. Pembelajaran organisasi. Aset tetap kami adalah perabot dan kelengkapan. Harganya adalah 9,500. Peralatan kecemasan harganya 3,000. Peralatan masakan adalah 700 dan lain-lain mesin adalah 11,150. Modal kerja kami adalah gaji iaitu harganya adalah 36,521. Utilities adalah 1,700. Sewa kedai adalah 4,000. Lain-lain pembelajaran adalah 1,500. Praoperasi kami adalah deposit iaitu 6,750. Pendaftaran perniagaan dan lesen adalah 160. Insurans dan road tax adalah 9,600 dan lain-lain adalah 9,567. Jumlah keseluruhannya adalah 94,148. Itu saja daripada saya bagi pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPHU 4B. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk rancangan pemasaran. Di dalam rancangan pemasaran ini terdapat 4 poin atau 4 subtopik. Yang pertama adalah jadual jumlah potensi pasaran. Yang kedua pula, ramalan jualan yang terdiri daripada rajah yang akan menunjukkan ramalan jualan dan juga penerangan. Dan yang ketiga adalah strategi pemasaran yang terdiri daripada produk, pembungkusan, label, jaminan dan juga poster dan kupon. Dan yang terakhir, perbelanjaan pemasaran. Baiklah, kita teruskan dengan analisa pasaran. Jadual yang ditunjukkan adalah jadual jumlah potensi pasaran. Kita memulakan kotak di sebelah kiri dahulu. Terdapat potensi pasaran iaitu Shine Moon Cafe, Ains Cafe dan juga Kanojo Cafe. Seterusnya adalah peratusan bagi jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Bagi Shine Moon Cafe, terdapat 72% daripada jumlah tersebut. Manakala bagi Ains Cafe pula adalah 46%. Dan yang terakhir, Kanojo Cafe iaitu 50%. Jumlah jantina lelaki bagi Shine Moon Cafe adalah 23 orang lelaki. Manakala Ains Cafe pula adalah 11 orang dan yang terakhir Kanojo Cafe iaitu 22 orang. Bagi jantina perempuan pula terdapat 27 orang jantina perempuan pada Shine Moon Cafe dan juga seterusnya adalah terdapat 39 orang di Ains Cafe.
Manakala Kanojo Cafe pula terdapat 28 orang jantina perempuan. Jumlah remaja dan juga dewasa bagi Shine Moon Cafe adalah remaja 25 orang, dewasa 25 orang. Bagi Ains Cafe pula, remaja adalah 30 orang, dewasa 20 orang. Dan yang terakhir, Kanojo Cafe, remaja ada 27 orang dan dewasa mempunyai 23 orang sahaja. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ramalan jualan. Bagi bulan Januari dan juga Februari, penerangannya adalah kafe masih belum dibuka. Manakala pada bulan Mac, ramalan jualan adalah sebanyak RM22,785 sahaja. Penerangannya adalah jualan agak kurang memuaskan kerana kafe baru dibuka pada bulan Mac. Bagi bulan April pula, ramalan jualan adalah RM18,456 sahaja. Penerangannya pula adalah jualan di bulan puasa kurang memuaskan kerana di bulan puasa tidak semua pelanggan datang ke kafe. Dan pada bulan Mei pula, ramalan jualan adalah RM15,830 sahaja. Penerangannya pula adalah jualan menurun kerana perayaan dan juga SOP yang perlu dipatuhi menyebabkan kurang mendapat kunjungan daripada pelanggan. Seterusnya, pada bulan 6 ataupun bulan Jun, ramalan jualan pada bulan Jun adalah RM15,287 dan penerangannya pula adalah jualan sedikit menurun kerana kafe mengalami penutupan operasi akibat wabak COVID-19. Bagi bulan 7 ataupun Julai pula adalah ramalan jualannya ialah RM17,890. Penerangannya pada bulan Julai adalah jualan pada bulan Julai menaik kerana kafe membuat promosi sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan bagi bulan 8 iaitu bulan Ogos, ramalan jualannya adalah RM18,469. Penerangan bagi bulan Ogos adalah jualan menaik kerana kafe mengadakan event dan membuat promosi sepanjang bulan Merdeka. Bagi bulan 9 iaitu bulan September, ramalan jualannya adalah RM20,368. Penerangan bagi bulan September adalah jualan makin menaik setelah kafe membuat pelbagai promosi pada bulan Jun hingga Ogos. Bagi bulan Oktober pula, ramalan jualan adalah RM24,752. Bagi penerangan ini pula adalah jualan makin menaik kerana kafe telah mendapat sokongan setelah kafe membuka khidmat penghantaran ke rumah. Dan bagi bulan November pula, ramalan jualan tercatat sebanyak RM28,899. Penerangan bagi bulan November adalah jualan menaik setelah kafe membuka operasi online dengan menggunakan aplikasi Foodpanda, Grab dan sebagainya. Dan yang terakhir bagi bulan Disember ataupun bulan 12, ramalan jualan mencatatkan RM42,706 sahaja. Bagi penerangan bulan Disember ini adalah jualan menaik kerana kafe kami membuat promosi Minggu Christmas sempena sambutan bulan Christmas pada setiap tahun. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan subtopik kita 3.3 strategi pemasaran. Kita mulakan dengan produk terlebih dahulu. Terdapat 5 produk utama bagi syarikat Shine Moon Cafe ini. Yang pertama adalah kek indulgence dan yang kedua adalah kek red velvet. Seterusnya kita ada kek coklat strawberry dan yang keempat kek premium black forest dan yang terakhir adalah kek burnt cheesecake. Baik, bagi pembungkusan syarikat Shine Moon Cafe ini pula terdapat pelbagai
pembungkusan yang dihasilkan oleh Shine Moon Cafe tersebut. Antaranya kotak yang dilabelkan Shine Moon Cafe di sebelah kanan dan atasnya mempunyai logo. Seterusnya terdapat kotak yang berbentuk 4 segi yang boleh memasukkan 4 jenis kek yang telah dipotong. Dan yang terakhir adalah sebuah kotak yang boleh memuatkan 1 biji kek yang dihasilkan oleh Shine Moon Cafe sendiri. Seterusnya, label. Terdapat 2 jenis label yang digunakan oleh Shine Moon Cafe, iaitu berbentuk ribbon dan juga berbentuk gulung. Seterusnya, jaminan. Shine Moon Cafe mendapat jaminan iaitu sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Jangan risau, jangan khawatir. Shine Moon Cafe ini dijamin halal 100%. Baiklah, kita beralih kepada harga. Syarikat Shine Moon Cafe ini mempunyai saingan yang hebat, iaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Secret Recipe. Cafe Secret Recipe. Syarikat Secret Recipe ini menjual sepotong kek dengan harga RM9.80 sahaja. Manakala syarikat Shine Moon Cafe menjual sepotong kek dengan harga RM11 sahaja. Terdapat jurang yang berjumlah RM1.20 sahaja. Ini kerana Shine Moon Cafe membuat atau menghasilkan kek yang lebih berkualiti dan disukai oleh ramai orang. Bagi sebiji kek pula, syarikat Secret Recipe menjual sebiji kek dengan harga RM110 sahaja. Manakala syarikat Shine Moon menjual sebiji kek dengan harga RM129 sahaja. Ini kerana kek yang dihasilkan oleh Shine Moon Cafe lebih menarik dan juga dapat menarik perhatian lebih ramai pelanggan berbanding kek yang dihasilkan oleh Secret Recipe. Dan seterusnya adalah poster. Terdapat pelbagai jenis poster yang Shine Moon Cafe ini hasilkan. Antaranya adalah Shine Moon Cafe juga membuat poster berkenaan promotion. Sebanyak promotion yang tertulis 30% discount off untuk setiap pelanggan. Dan pada setiap hari Jumaat pada pukul 2 petang hingga 5 petang sahaja. Dan yang kedua adalah gift voucher. Ya, sebanyak 50% diskaun off untuk pelanggan setia Shine Moon Cafe. Baik, kita beralih kepada subtopik yang terakhir iaitu 3.4 perbelanjaan pemasaran. Bagi perbelanjaan pemasaran ini terdapat 3 perkara yang penting iaitu aset tetap, modal kerja dan juga jumlah. Bagi aset tetap terdapat 3 perkara iaitu signboard, ubah suai dan juga van. Signboard berharga RM1,500, ubah suai berharga RM10,000 dan van berjumlah RM20,000 sahaja. Bagi modal kerja pula adalah promosi, business card, flyers dan allowance perjalanan. Bagi promosi adalah berharga RM2,000 dan business card adalah RM200. Bagi flyers RM300, allowance perjalanan RM500. Insurans ataupun insurans dan road tax untuk motor vehicle, kenderaan motor, di bawah tajuk praoperasi yang berharga RM800 dan jumlah bagi semua perkara tersebut adalah berjumlah RM35,300 sahaja.
Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani Husna binti Muhammad Zamri daripada DPHU 4A, nombor matriks DHU 202025242. Okey, saya akan menerangkan bahagian 4.0 iaitu rancangan operasi. Okey, yang pertama ialah 4.1 iaitu penerangan produk. Okey, produk yang dikeluarkan oleh syarikat Shainemun Cafe adalah pelbagai jenis kek dan bakery serta minum-minuman. Anggaran kek yang diminta dalam masa sebulan adalah 300 biji kek. Okey, seterusnya anggaran pengeluaran produk dalam sebulan pula adalah 350 biji kek. Anggaran mesin dan peralatan yang digunakan adalah sebanyak 5 mesin dan 50 barang peralatan. Anggaran pekerja di setiap bahagian operasi pula adalah 5 orang pekerja sahaja. Okey, seterusnya ialah 4.2, iaitu proses pengeluaran. Okey, yang pertama ialah carta alir proses penyediaan, iaitu pelanggan mengetahui tentang, yang pertama, pelanggan mengetahui tentang perniagaan. Yang kedua, pelanggan menelefon untuk membuat tawaran dan tempahan. Yang ketiga, rundingan harga dan penempatan tarikh pengambilan barang tempahan. Seterusnya, yang keempat, pemeriksaan barang tempahan yang akan diambil. Seterusnya, yang kelima, pembayaran dilakukan, pengeluaran resit dan tanda tangan pembeli sebagai bukti. Dan yang terakhir sekali ialah proses pengambilan barang dan penghantaran barang. Selesai. Okey. Seterusnya, nombor 2 ialah jadual waktu operasi. Okey. Pada hari Isnin hingga hari Ahad, kedai dibuka seperti biasa iaitu 9 pagi hingga 10 malam. Manakala pada public holiday ataupun bagi delivery service pada pukul 10 pagi hingga 8 malam. Okey, antara delivery service yang disediakan ialah yang kami gunakan ialah GrabFood dan juga Foodpanda. Okey, seterusnya nombor 3. Jadual tugasan pekerja. Okey, terdapat 5 orang pekerja iaitu yang pertama saya sendiri, Nur Hazwani Husna binti Muhammad Zamri. Yang kedua, Nur Alia Fatihah binti Fahrul Razi. Yang ketiga, Syamira binti Rosi. Yang keempat, Nur Iman Aiman Muhammad Fazli. Dan yang kelima, Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli. Okey, saya bertugas sebagai di kaunter bayaran dan juga mengawasi ruang makan, manakala Alia Fatihah pula bertugas di ruang penyediaan makanan dan minuman serta membersihkan bahagian ruang makan, peralatan makan dan minum pelanggan. Seterusnya, Syamira pula membersihkan bahagian ruang makan, ruang penyediaan makanan dan juga minuman. Okey, seterusnya Iman Aiman pula bertugas di dapur, contohnya memasak, membersihkan kawasan dapur. Okey, yang terakhir sekali Ishraf Iman juga bertugas di dapur sebagai memasak dan juga membersihkan sebagai tukang masak dan juga membersihkan peralatan dapur. Seterusnya 4.3. Okey. Tadi 4.2, sekarang 4.3 iaitu susun atur layout. Okey, korang boleh nampak kan gambar dekat situ. Okey, seterusnya yang pertama, ruang pengambilan makanan iaitu tempat untuk pelanggan memilih pelbagai jenis makanan seperti roti, donat, sausage dan sebagainya. Yang kedua pula ialah ruang pameran makanan, iaitu ruang yang mempamerkan pelbagai jenis kek dan pencuci mulut yang menarik. Okey, yang ketiga pula ialah ruang penyediaan makanan dan minuman, iaitu tempat pekerja menyediakan makanan dan minuman yang ditempah oleh pelanggan. Okey, yang keempat, ruang makan pelanggan. Okey, iaitu tempat pelanggan tempat pelayan mengambil pesanan pelanggan dan juga tempat pelanggan duduk untuk menunggu dan menikmati makanan yang telah ditempah. Okey, seterusnya nombor 5, ruang menunggu. Okey, ruang menunggu ni ialah tempat di mana tempat pelanggan ataupun rider Foodpanda ataupun GrabFood
menunggu makanan yang ditempah untuk dibawa pulang ataupun dihantar. Seterusnya, keenam, ruang penyimpanan sejuk beku iaitu tempat penyimpanan makanan beku serta buah-buahan dan makanan sejuk yang lain. Okey, nombor 7 pula, ketuhar dan juga dapur gas. Okey, di sini ialah tempat pekerja membuat kek, roti, donat dan sebagainya. Nombor 8 pula ialah kaunter dan mesin duit iaitu tempat pelanggan membayar pesanan yang telah ditempah dan tempat untuk membuat tempahan bawa pulang. Okey, seterusnya 4.4 rancangan pengeluaran. Okey, bagi bulan Januari, unit pengeluarannya ialah 500 dan stok simpanan 300, jumlah pengeluaran 800. Okey. Pengeluaran pada bulan Januari amat memberangsangkan. Okey, seterusnya pada bulan Februari kurang memberangsangkan kerana unit pengeluaran 400, stok simpanan 200, manakala jumlah pengeluaran pula ialah 600. Okey. Mac memberangsangkan, April kurang memberangsangkan kerana unit pengeluaran 300, stok simpanan 200, jumlah pengeluaran 500, tidak mencapai target yang kami telah tetapkan lah. Okey, manakala bulan Mei hingga bulan Jun amat memberangsangkan dan bulan Julai pula bulan Julai, Ogos kurang memberangsangkan. Okey. September, Oktober memberangsangkan, November dan Disember. November kurang memberangsangkan dan Disember memberangsangkan. Okey. 4.5 senarai bahan mentah ataupun produk. Okey. Yang pertama, okey, macam yang kita boleh lihat dekat slide ni, senarai bahan mentah makanan. Okey, antaranya adalah tepung gandum, beras, gula, ayam, garam, tepung high protein, daging, udang, sayur-sayuran, minyak, mihun, telur, ubi kentang, ikan, cili kering, bawang besar, bawang merah, bawang putih, belacan dan lain-lain. Okey, seterusnya senarai bahan mentah minuman. Okey. Antaranya adalah sirap, gula, buah-buahan, air berkarbonat, ais dan juga susu. 4.6 senarai pembekal. Okey, antara pembekal yang kami okey, stop sekejap. Okey. Seterusnya 4.6 iaitu senarai pembekal. Okey, yang pertama ialah baked wheat yen iaitu beralamat di nombor 5 dan 7 ground floor dan first floor, Jalan AG 31 AG, Kota Kemuning 40460 Shah Alam. Pembelian dijalankan dalam bentuk tunai. Seterusnya bagus Shah Alam 56-58 Jalan Rakbi 1330 Taman Perniagaan Tadisma Seksyen 13 Shah Alam, Selangor Darul Ihsan. Pembelian dijalankan secara kredit. Okey, seterusnya City Bakers Enterprise SDN BHD, pembelian di Petaling Jaya, pembelian dijalankan secara kredit. Okey, seterusnya senarai pekerja dan juga bahagian pengeluaran. Okey. Ini tidak dalam slide, saya hanya terangkan begitu saja. Antaranya ialah ketua eksekutif, ketua pentadbiran, organisasi, ketua pemasaran, ketua operasi dan juga ketua kewangan. Seterusnya 4.8 senarai peralatan dan mesin, antaranya ialah ketuhar, penghawa dingin, mixer, CCTV dan van terpakai. Okey, seterusnya yang terakhir sekali merupakan perbelanjaan operasi. Okey, perbelanjaan operasi. Okey, antaranya ialah aset tetap kedai lah, mesin dan peralatan mencapai 41,000. Modal kerja pula antaranya ialah bahan mentah 14,138. Okey, gaji pula 36,521 dan juga utilities 1,700. Okey, seterusnya deposit kedai sebanyak 6,750. Seterusnya pendaftaran perniagaan dan lesen RM160 dan juga insurans dan road tax RM9,600 dan juga lain-lain perbelanjaan ialah RM9,567. Jumlah keseluruhan ialah RM119,436. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamira binti Rasri daripada kelas Division 4A. Saya ingin membentangkan tentang rancangan kewangan 5.0.
Rancangan kewangan ini melibatkan analisis jualan melalui jumlah pendapatan, jumlah stok bahan, jumlah bulanan dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan mengenai rancangan kewangan ini adalah ia memudahkan pengurusan untuk jangka masa panjang. Selain itu, kepentingan menganalisis data kewangan syarikat juga penting kerana silap dalam menganalisis data kewangan boleh menyebabkan syarikat muflis atau menghadapi masalah dalam kewangan. Okey, seterusnya 51, jadual perbelanjaan organisasi. Okey, aset tetap, modal kerja, layanan perbelanjaan dan peroperasi. Perabot dan kelengkapan 9,500, peralatan kecemasan 3,000, peralatan masakan 700 dan air mesin 11,150. Okey, seterusnya modal kerja, gaji 36,521, utilities 1,700 dan sewa kedai 4,000. Lain-lain perbelanjaan ialah 1,500. Okey, akhir sekali peroperasi, deposit 6,750. Seterusnya pendaftaran perniagaan dan lesen 160, insurans dan road tax 9,600 dan akhir sekali lain-lain iaitu 9,567. Okey, jumlah keseluruhannya ialah RM94,148. Seterusnya 5.2 perbelanjaan pemasaran. Di dalam jadual perbelanjaan pemasaran terdapat asas tetap, modal kerja, lain-lain perbelanjaan dan praoperasi. Okey, asas tetap signboard iaitu 1,500, van 19,000. Okey, seterusnya modal kerja promosi 1,500, business card 300, flyers 200, elan perjalanan 500. Okay, seterusnya lain-lain perbelanjaan ada peroperasi, insurans dan road tax for motor vehicle ialah 760. Seterusnya perbelanjaan operasi 5.3. Okey, asas tetap mesin dan peralatan 17,900. Seterusnya modal kerja, bahan mentah 50,400. Utilities 550. Okay, lain-lain perbelanjaan tiada. Peroperasi deposit 1,100. Okey, jumlah keseluruhan ialah 69,950. Okey, seterusnya kos pelaksanaan projek. Kegunaan aset tetap, tanah dan bangunan kos 100,000, pinjaman 50,000 dan kontribusi sendiri tunai 50,000. Perabot dan kelengkapan kos 15,000, pinjaman 7,000 dan kontribusi sendiri tunai 8,000. Peralatan kecemasan 2,768, tunai 2,568 dan aset tetap 200. Peralatan pejabat 600 kos, tunai 600, signboard 500 kos, kontribusi sendiri tunai 500, van kos 1,800, sewa beli 150, tunai 150, mesin dan peralatan 60,000, pinjaman 30,000, kontribusi sendiri tunai 30,000 dan aset tetap 30,000. Okey, seterusnya modal kerja 12 bulan. Organisasi kos ialah RM44,028, pinjaman RM22,028, kontribusi sendiri tunai 22,000, pemasaran kos 150 dan tunai 150, operasi 280, kontribusi sendiri tunai 280. Pra-operasi dan perbelanjaan 500 kos dan tunai 500. Kecemasan 100% ialah RM47,975.20 sen. Okey, sumber pembiayaan
Mira, Husna, Alia, Iman, Ishraf akan kongsi menyalurkan 5,000 seorang untuk modal, dan Bank Islam 50,000 sebagai pinjaman. Okey, 5.6 jangkaan jualan dan pembelian. Jangkaan jualan bulan 1 tiada, bulan 2 tiada, bulan 3 22,785, bulan 4 18,456. Okey, bulan 5 15,830, bulan 6 15,287, bulan 7 17,890, bulan 8 18,468, bulan 9 20,368, bulan 10 24,752, seterusnya bulan 11 28,899, bulan 12 42,706. Okey, jumlah keseluruhan tahun 1 178,289, jumlah keseluruhan tahun 2 356,578, jumlah tahun 3 534,867. Okey, jangkaan pembelian bulan 1 dan bulan 2 tiada. Seterusnya bulan 3 24,000, bulan 4 20,000, bulan 5 16,000, bulan 6 18,500, bulan 7 19,000. Seterusnya bulan 8 20,000, bulan 9 22,000, bulan 10 25,000, bulan 11 30,000, bulan 12 50,000. Jumlah keseluruhan tahun 1 244,500, jumlah tahun 2 489,000, jumlah tahun 3 733,500. Nyata pendapatan 3 tahun 5.7. Jualan, tolak kos jualan, stok awal, kos produksi, tolak stok akhir. Tahun 1 jualan 244,500, tahun 2 489,000, tahun 3 733,500. Okey, stok awal 14,138, tahun 2 14,138, tahun 3 14,138. Okey, kos produksi 9,265 semasa 3 tahun. Stok akhir 786. Jumlah keseluruhan 24,189. Okey, untung kasar. Tolak perbelanjaan. Okay, perbelanjaan organisasi 6,206. Perbelanjaan pemasaran 35,300. Perbelanjaan operasi 38,221. Lalaian perbelanjaan 9,567. Pendaftaran perniagaan dan lesen 160. Insurans dan road tax kenderaan 9,600. Seterusnya lain-lain perbelanjaan peroperasi 1,500. Interes sewa beli 6,750. Interes pinjaman 50,000 dan susut nilai aset tetap 41,000. Keseluruhannya ialah 198,304. Jumlah perbelanjaan tahun 1 222,463. Tahun 2 222,493 dan tahun 3 sama seperti tahun 1 dan 2. Okay, keuntungan bersih sebelum tax tahun 1 22,000 RM7, tahun 2 2,000, tahun 2 266,507 ringgit, tahun 3 511,007 ringgit. Tolak teks 6, tahun 1 6%, tahun 2 6% dan tahun 3 6%. Okey.
Okey, keuntungan bersih selepas teks tahun 1 RM1,320 42 sen. Tahun 2 RM15,990 42 sen dan tahun 3 RM34,620 42 sen. Okey, seterusnya untung bersih terkumpul. Tahun 1 RM1,320, tahun 2 RM15,990, tahun 3 RM34,620. Okey, seterusnya saya ingin membentangkan tentang rumusan perancangan perniagaan. Okey, kami berharap Sherman Cafe dapat berjalan dengan lancar dan bersistematik untuk memastikan visi, misi dan objektif perniagaan perkhidmatan kafe ini mendapat sambutan yang meriah daripada pihak masyarakat dan penduduk sekitar Kampung Pandan, dan secara tidak langsung boleh meningkatkan ekonomi negara serta imej perniagaan tersebut. Okay, selain itu, kami berharap agar perniagaan ini dapat menyumbang infrastruktur pada masa hadapan atas peningkatan jualan yang telah diperoleh. Seterusnya, kami perlu mempunyai perancangan yang teliti dan strategi yang berkesan, dan kami boleh menghidangkan pelbagai hidangan yang istimewa dan mengikut trend semasa setiap tahun untuk menarik minat pelanggan untuk datang ke kafe kami. Okey, selain itu, kami juga akan memberi ganjaran ataupun gaji yang lebih tinggi kepada pekerja yang menunjukkan etika yang baik kepada pelanggan. Akhir sekali, kami berharap agar Sherman Cafe dapat membuka lebih banyak cawangan di pelbagai daerah ataupun negeri.